Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama Cikgu dalam Sains Tingkatan 2, topik 2.3 iaitu saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Okey, tajuknya panjang tapi bendanya sangat mudah sahaja. Okey, terdapat 5 istilah yang kamu perlu tahu, kena bezakan iaitu habitat, spesies, populasi, komuniti dan juga ekosistem. Okey, lihat yang pertama habitat ataupun paling mudah kita kata dia adalah tempat tinggal sesuatu organisma. Okey, apa pula spesies? Okey, spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Bermaksud organisma yang boleh menghasilkan anak. Bila dia ada jantan betina dan boleh menghasilkan anak. Kalau lain spesies dia tidak boleh. Itu maksudnya spesies ya. Mempunyai ciri yang serupa dan saling membiak dan menghasilkan anak. Okey, apa dia populasi? Populasi pula adalah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Contoh gambar kat sini, buaya ni dia spesies yang sama dan dia tinggal di habitat yang sama, kita namakan sebagai populasi. Okey, komuniti adalah beberapa populasi membentuk komuniti. Contoh, buaya tadi contoh habitatnya di dalam air. Jadi dalam air, dalam tasik tu ada beberapa populasi. Populasi ikan, populasi buaya, populasi alga. Jadi beberapa populasi itu membentuk komuniti. Dan dianya saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, ini contoh cikgu kata tadi komuniti tasik. Dalam tasik tu ada alga, ada populasi ikan, ada populasi pokok. Okey, dan yang terakhir adalah ekosistem, iaitu beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat saling berinteraksi antara satu sama lain termasuk, okey ini penting ya, ekosistem termasuk komponen bukan hidup seperti air, udara dan juga tanah. Kita lihat tadi habitat bagi buaya. Jadi terbentuknya ekosistem tasik terdiri daripada haiwan, ikan, pokok dan juga termasuk air, udara, tanah, batu dan lain-lain bahan yang komponen yang bukan hidup. Itu adalah yang dimaksudkan dengan ekosistem. Okey, apa pula maksud keseimbangan ekosistem? Okey, suatu ekosistem dikatakan seimbang jika organisma hidup dan komponen-komponen bukan hidup dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Itu maksudnya keseimbangan ekosistem. Okey, kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Okey, bila kita lihat dalam dunia ni terdapat beberapa kawasan. Okey, ada macam Malaysia ni terkenal dengan kawasan tropika. Okey, ada je juga kawasan gurun dan ada pula tundra. Okey, bagaimana dia menyesuaikan supaya ada hidupan. Maksudnya bukan kata memberi masalah. Jadi dia ada hidupan. Contoh tropika. Kita tahu tropika ni maksudnya yang menerima hujan, okey, dan tidak terlalu berbeza hujan panas. Jadi kawasan ini mempunyai pelbagai jenis hidupan. Okey, ada pokok, ada haiwan. Okey, bagaimana gurun? Okey, gurun kita tahu dia adalah kawasan yang suhu tinggi. Jadi penyesuaian dia contohnya pokok kaktus. Pokok kaktus mempunyai daun yang bentuk jarum untuk mengelakkan kehilangan air yang banyak. Haiwan pula contohnya unta. Unta mempunyai bonggol pada belakang untuk menyimpan makanan dan air. Okey, bagi kawasan tundra pula biasanya tumbuhan adalah tumbuhan renek. Okey, ataupun lumut, okey, pada tanah, pada permukaan tanah. Dan bagi haiwan pula contohnya beruang kutub, dia punya lapisan yang lemak dan bulu yang tebal untuk menghalang haba daripada bebas ke persekitaran. Itu adalah penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Okey, kita terus kepada yang paling utama di sini iaitu jenis interaksi antara organisma. Okey, so dia boleh dibahagikan kepada 3 yang utama iaitu interaksi simbiosis, mangsa-pemangsa dan juga persaingan. Manakala simbiosis kita bagi pada 3 pula anak-anak dia. Okey, mutualisme, komensalisme dan juga parasitisme. Kita lihat satu persatu. Okey, mutualisme
paling mudahnya kita nak faham, nak ingat mutualisme maksudnya dua-dua dapat untung. Dia interaksi dua organisma. Okey, A dan juga B. A dapat untung, B pun dapat untung. Okey, kita tengok macam mana. Contoh yang pertama ni adalah buran dan juga ikan badut. Okey, bagaimana yang dikatakan dua tu dapat untung. Okey, kita lihat ini adalah ikan badut yang berwarna cantik ni, dan ini adalah buran. Okey, dia macam kita tengok tu macam batu karang kan. So dia kata kat sini buran melindungi ikan badut, nampak dia bersembunyi kan, melindungi ikan badut daripada pemangsa dan membekalkan makanan. So buran ni bagi perlindungan lah kepada ikan. Okey, apa pula ikan bagi kepada buran? Okey, ikan badut membersihkan buran, memberi nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran. Okey, itu menunjukkan dua-dua dapat untung. Okey, contoh yang kedua. Dua-dua juga dapat untung. Okey, kerbau. Biasa kan kita tengok atas badan kerbau tu ada pula burung yang bertenggek tu kan. Kenapa? Ada saja-saja ke? Sebenarnya dia berinteraksi. Macam mana dia berinteraksi? Burung tiung, okey, dia duduk atas kerbau ni sebenarnya dapat makanan dengan makan kutu pada kerbau. Pada badan kerbau ni ada kutu. Jadi dia burung tiung ni ambil makanan dengan memakan kutu pada kerbau. Jadi apa faedah yang dapat diperoleh daripada kerbau? Kerbau bebas daripada kutu. Kita tahu kutu kan yang dimakan darah kan. Jadi so kerbau selamat dah. Darah dia dimakan oleh kutu. Itu contoh mutualisme yang kedua. Okey, ini contoh mutualisme yang ketiga. Pernah nampak pada pokok kan ada macam ada kulat-kulat pada batang pokok kan. Ini kita panggil lichen. Lichen merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Lichen kat sini ya. Okey, lichen ni terdiri daripada kulat dan juga alga. Kulat bekal air dan mineral kepada alga, manakala alga pula dia berfotosintesis dan bekalkan makanan kepada kulat. Nampak ada yang warna hijau muda, ada yang warna putih. Hijau ni alga, yang putih tu adalah kulat. Jadi dua-dua dapat untung. Itu adalah mutualisme. Okey, komensalisme. Satu dapat untung, satu tiada apa-apa. Bermaksud kat sini dia tidak dapat faedah pun tidak, mudarat pun tidak. Jadi tidak ada apa-apa kesan lah. Satu dapat untung. Okey, contoh di sini ikan remora dengan ikan jerung. Yang kecil ni adalah ikan remora, yang besar ni adalah ikan jerung. Ikan remora dikatakan sebagai komensa, dia menumpang. Okey, dia menumpang lah. Melekat pada ikan jerung, perumah, jerung sebagai perumah, dan mendapat makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. Kita tahu ikan jerung ni kan dia pemangsa. Jadi bila dia makan ada serpihan makanan lebih, dapatlah ikan remora ni makan. Apa yang faedah daripada ikan jerung? Tak ada apa-apa pun dia. Okey, dia tolong je ikan remora ni duduk bahagian bawah. Biasa duduk tepi-tepi dia lah. Okey, itu komensalisme. Okey, ini pun sama, komensalisme juga. Paku pakis lansui ya. Dia menumpang di celah-celah pokok. Pokok dinamakan sebagai perumah. Paku pakis ini dinamakan sebagai komensal. Untuk apa dia tumpang? Untuk dapatkan cahaya matahari. Okey, sebab dia bolehlah tumpang duduk sebab dapatkan matahari. Okey, itu satu untung, satu tiada apa-apa. Okey, yang ketiga parasitisme. Parasitisme ni satu untung, satu rugi. Macam mana satu untung, satu rugi? Kita tengok cacing ni. Cacing dalam perut kita dan cacing pita ni kita namakan sebagai parasit. Okey, yang hidup di dalam usus manusia, iaitu perumah menyerap nutrien. Bila cacing serap nutrien kita, apa jadi pada manusia? Manusia akan jadi letih, akan jadi lesu. Nutrien diserap oleh cacing pita. Itu kadang-kadang kalau budak-budak dia jadi macam nak demam, cacing yang dalam perut tu. Itu parasitisme kan. Okey, ini contoh parasitisme juga. Satu untung, satu rugi. Bermaksud kat sini, kutu dia hidup di atas kepala manusia ataupun badan haiwan, dia akan hisap darah. Jadi kutu dapat faedah. Bagaimana dengan manusia atau haiwan? Haiwan ni rugilah sebab
kutu ambil darah daripada badan manusia ataupun daripada badan haiwan. Itu dinamakan sebagai parasitisma. Okey, yang seterusnya mangsa pemangsa. Ini mudah saja. Organisma makan organisma lain. Yang ular ni makan katak. Jadi ular ni adalah pemangsa, katak ni adalah mangsa. Okey, kat sini singa makan apa ni? Daging dia tu kan. Contoh tikus lah. Okay, so singa ini adalah pemangsa, ini adalah mangsa. Persaingan bersaing untuk dapatkan keperluan asas yang terhad. Okey, banyak ni zebra kat sini. So dia bersaing untuk dapatkan air. Okey, untuk dapatkan pasangan. Kalau kita lihat kat sini tumbuhan ni bersaing untuk dapatkan cahaya matahari. Okey, yang terakhir iaitu kawalan biologi. Apa maksud kawalan biologi? Iaitu kaedah yang menggunakan organisma lain. Okey, kaedah yang menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi ataupun kaedah parasit ataupun patogen untuk kurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Kita tengok contoh supaya lebih faham. Okey, burung hantu. Burung hantu dipelihara di ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus. Nampak tak kat sini? Dia menggunakan haiwan lain untuk hapuskan haiwan lain. Jadi tidak ada penggunaan bahan kimia ataupun bahan yang berbahaya, pestiside. Jadi so bela burung hantu untuk kawal populasi tikus yang menjadi masalah kepada masalah di ladang kelapa sawit. Okay, contoh yang kedua, Bacillus thuringiensis ni adalah satu mikroorganisma yang digunakan untuk mengawal serangga perosak iaitu kumban tanduk pun di ladang kelapa sawit. Dan ini biasa cikgu rasa contoh yang biasa, ikan gapi ni. Okey, ikan gapi ni merupakan pemangsa kepada jentik-jentik di dalam kolam. Kalau dalam kolam kita banyak jentik-jentik, jentik-jentik ni adalah dia akan membesar menjadi nyamuk Aedes. Jadi bila kita letak ikan gapi, dia akan makan semua jentik-jentik ini. Okey, yang ketiga, kumbang kura-kura makan aphid iaitu perosak tanaman. Kumbang kura-kura atau biasa kita sebut ladybird kan. Dia akan makan aphid ni adalah makhluk perosak. Okey, jadi tidaklah mengganggu tanaman yang kita tanam, contohnya sayur-sayuran lah. Okey, itik. Pernah tengok tak siput yang terdapat pada pokok padi? Kalau kita tengok gambar ni, siput ni adalah makhluk perosak. Jadi kalau tidak dikawal, habis pokok padi ni dimakan oleh siput. Jadi apa cara kawalan biologi? Okey, ternak itik di sawah padi. Itik ni akan makan siput. Jadi selamatlah pokok padi. Dan akhir sekali, apakah kelebihan kawalan biologi dan kekurangan kawalan biologi? Okay, mesti ada pro dan kontra dia kan. Okay, kelebihan kawalan biologi ni mesra alam, lebih murah, tidak menjejaskan kesihatan sebab kita menggunakan organisma untuk makan organisma perosak. Tetapi apa kekurangan dia? Mungkin akan mengambil masa yang lebih lama untuk melihat kesan dia. Keseimbangan ekosistem mungkin terganggu ya. Contohnya itik tadi kan, yang makan siput dah tak ada siput dah. Jadi sedikit terganggulah ekosistem. Dan akhir sekali perlukan perancangan yang lebih teliti dan berkesan untuk menjalankan kawalan biologi ni. Okey, itu saja untuk 2.3. Nanti kita sambung untuk 2.4.